اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kenyataan terbahagi perkara yang ada dan yang sungguh. Itu perkara yang ada lagi kodim. Jadi perkara tu ia terbagi dua, perkara ada, perkara sungguh. Maka perkara ada, perkara sungguh ni itulah cabai terubik, boleh buat tambah serambi, kata qadim atau bahru. Kalaulah tak ada sifat suatu tu tak sifat dengan ada, tak sifat dengan sungguh, tak boleh tambah serambi dia. Qadim baru tak boleh. Misal perkara ada, perkara ada hak baru, seperti langit bumi tu, tu hak ada, hak baru. Kemudian perkara yang ada lagi qadim itu ialah zat Allah Ta'ala dan segala sifat ma'ani baginya, bagi Allah Ta'ala jua makna sahaja, tak ada hak lain. Hak ada, hak qadim, dua tu ya. Allah, zat Allah dia ada, lepas tu sifat ma'ani dia. Hak ulama ahli sunnah, hak jumhur dia, hak jadi tetap dia panggil jadi kaedah ahli sunnah, jadi rukun ahli sunnah. Belakang ni dia panggil nak panggil orang tu ahli sunnah, kena menyabitkan sifat ma'ani, iaitu ada bagi Allah sifat yang bangsa ada duduk di zat dia. Dengan maknanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala buka hijab, dengan mana Allah nak beri tengok, boleh nampak ada sungguh supaya dengan zat dia ada. Kalau dia nak beri tengok, boleh tengok. Sifat qudrat dia ada, kalau dia nak beri tengok, boleh tengoklah. Itu maksud kata sifat ma'ani, benda ada. Tapi masalah sifat ma'ani ada tu tidak ittifaq, khilaf. Ulama ahli sunnah sendiri pun tidak ittifaq juga. Gitu, tidak kata satu dah pak ahli sunnah. Ada perselisihan, ada khilaf juga. Tetap menyabit kata sifat tu ada atau tak ada, kerana sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala majhulatul lana, dijahil bagi kita tak tahu hakikat dia lagu mana, sifat dia supaya sama saja, tak boleh tahu lagu mana. Ada tak ada tu tak ada siapa boleh nak menentukan. Cuma hak lebih dekat caranya, kita orang hak nak selamat ni, orang nak selamat kena kata ada tu bukan ada seperti benda hak ada seperti putih ada di kapah, seperti masing ada di garang, bukan seperti panah ada pada api, bukan ada begitu dah. Ada kira-kira, ada mafhum je. Dia panggil lagu mana? Kalau kecek kata Tuhan kuasa buat langit bumi sebab dia ada qudrat. Ada lagu tu, tak ada lagu mana? Ada siapa boleh tengok ke? Hak tu tak boleh, kena serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham kecek lagu tu ada. Kalau kata Allah Subhanahu wa ta'ala sedia. Apa sedia? Sedia kita bukan faham kecek ada. Faham kata tak ada awal. Ada dia tu tak ada awal. Faham kot tak ada lagu tu. Kalau sedia kita kena kata ya reti kot tak ada.
Kalau kata kuasa, perkuasa, geti kok jenis-jenis rupa dengan benda ada buat dia kuasa. Apa hal lagu tu? Hakikat hak sungguh ada. Hak tu kena serah pada Allah. Hak tu selamat. Selamat kalau kita kata ada, tak tahu juga. Kalau kata tak ada, tak tahu juga. Tak wajib kita tahu, ada tak ada dia tak wajib kita tahu. Wajib kita i'tikad Allah bersifat dengan kudrat. Allah bersifat dengan perkuasa. Hakikat sifat dia tu lagu mana tak tahu. Wallahu a'lam. Allah kuasa buat semua mungkin. Hak tu hak ijma'. Hak sebulak suara tak ada khilaf. Siapa ingkar hak tu kafir. Hak tu dia panggil ingkar maknawiyah nama dia tu. Maknawiyah dengan mana samaratus sifat. Bukan maknawiyah dengan mana hal. Dengan mana bila Allah kuasa. Kuasa dia panggil maknawiyah. Allah kuasa. Allah kuasa buat semua mungkin. Hak tu akidah semua orang Islam. Semua puak di bangsa pada Islam Allah kuasa. Hak tu siapa ingkar hak tu ingkar Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa tu dengan apa? Dengan sifat kudrat dia. Lepas tu kudrat dia tu lagu mana? Tak tahu. Ada kau tak tahu juga. Kau kudrat dengan makna iktibar saja. Kira-kira kalau adu kok dia kuasa panggil dia bersifat kudrat. Adu kok dia tahu panggil dia bersifat dengan ilmu. Mu'tazilah dia kata gitu. Mu'tazilah tu bersifat dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat seperti kita juga. Tapi kita kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu ada betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda adalah Allah dan sifat. Cuma Allah zat, kudrat, iradah, sifat ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak berbanding dengan makhluk ke, seperti kapah dengan putih. Kapah zat putih dia tu sifat ma'ani ada pada kapah. Warna tu dua ada situ. Putih tu kapah tu. Kapah tuai hak bawa putih benda hak jelira ada pada kapah. Putih dia panggil zat, kapah sifat ma'ani bagi kapah. Allah zat, qudrat sifat ma'ani bagi Allah. Ada betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita tahu mana hujah mana kata ada betul-betul. Tu wallahu alam tu. Hak tu tak ada. Tak boleh nak memutus. Kalau boleh memutus apa? Tak ada. Faham je. Faham qadirun zatum muttasifun bil qudrah. Tak kata ya. Zul quwwah. Tuhan yang mempunyai kekuatan. Quwwah ialah qudrah. Zul qudrah. Mempunyai qudrat. Zul mana sahib. Kalau tu kudrat kena ada sebab dia kata dia tua kudrat. Dia orang hak kuasa. Kuasa kena ada di dia. Faham gitu ya. Kalau kata dia kaya. Dia panggil kaya ke? Pasal ada tak kaya dia? Kaya tu reti ya. Ada pun harta bukan kaya. Harta tu benda yang dia kaya dengan dia kalau orang kaya. Tak boleh kata ada juga sifat kaya. Reti saja. Tapi pahal ke reti ke mana? Reti ke ada kaya. Berapa kaya? Ada harta. Tak kena tupai orang lain. Tu dia panggil kaya. Sebab tu hak selamat. Hak selamat kita orang kampung. Hak mudah-mudah. Hak mudah. Mudah selamat. Allah Subhanahu Wa Taala kuasa buat semua mungkin. Sebab dia kuasa tu dia bersifat dengan kudrat. Banyak tu. Apa hakikat kudrat? Ada kau tak ada aku tak tahu. Aku serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak wajib atas aku tahu. Tu hak selamat kali. Ilmu Allah tahu semua perkara. Dengan sifat ilmu dia. Ilmu ada tak ada di zat dia aku tak tahu. Zat dia aku tak tahu hakikat lagu mana. Ilmu dia pun aku tak tahu. Tu hak selamat sekali. Bila kita nak surah di atas dasar kaedah ahli sunnah, boleh kita wayak ilmu satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada betul-betul. Ada fil kharij bukan ada fil zihni. Ada supaya
lembu ada, orang panggil fil kharij. Ada betul-betul, bukan ada kira-kira dak. Ya ada benda tu ada kira-kira. Mana? Gajah kepala pak ada. Ada tak gajah kepala pak? Kita ada kira, nampak le kepala kita buat rupa gajah. Ada. Dia panggil ada pada kira-kira. Dah ada waqi' fil kharij, hak luar kepala kita ada tak hak sungguh ni? Hak orang dua tarik kayu tak ada. Bila ada sungguh seperti lembu, tiya, air, hak ni dia panggil ada fil kharij. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala di sisi ahli sunnah, jumhur ahli sunnah ada betul-betul, ada sungguh duduk di zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ilmu itulah nyata bagi Allah Subhanahu wa taala segala maklumat. Nyata bagi Allah segala perkara. Maklumat hak Allah tahu tu ada 3. Benda wajib, benda mustahil, benda harus. Benda wajib, mustahil, harus tu dia panggil muta'allaq bagi ilmu. Benda hak ilmu ta'alluq, benda hak ilmu tahu. Nyata bagi Allah 3 perkara tu, nyata tu dia panggil ta'alluq. Sebab tu dia panggil ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Apa kisyaf? Inkishaf nyata. Terbuka. Allah nampak. Kalau kata melihat ilmu, Allah tahu melalui dengan sebab ada ilmu. Bila ada ilmu, dia tahu semua perkara. Nak tahu tu kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia gelak gelemak jahil, tak tahu apa sekarang. Tu di sisi ahli sunnah. Bahaya tahu bila? Tahu sedia kala. Tahu sedia kala, nyata sedia kala tu nama ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Ada ke tak ta'alluq tanjizi hadis bagi ilmu? Tak ada. Kalau ada ta'alluq tanjizi hadis, Allah jahil. Dulu dia tak tahu, dia baru tahu tu dia panggil hadis. Dia baru duk tahu saja. Ada Allah tahu semua perkara sedia kala. Cuma tahu orang panggil kalau mengaji mantik dia ada 2. Ada tahu tasawuri, ada tahu tasdiqi. Tu kalau mengaji mantik. Tahu hak kata kereta nak terbalik, orang nak perang, orang nak mati, hari tu mati, lagu tu panggil tahu tasawuri. Bila tahu benda berlaku sungguh, dia panggil tahu tasdiqi. Kita tahu lembu. So panggil lembu rupa gitu-gitu, panggil tahu tasawur. Tahu dengan jalan hukum lembu tu mampu. Itu panggil tahu tasdiq. Bukan kata bila benda berlaku Allah tahu, makna Allah baru tahu tu. Dah, dia tahu sedia kala dah. Misal lembu nak mampu hari sekian-sekian, dia tahu sedia kala dah. Lepas tu bila lembu mampu dia tahu dah. Tahu juga. Tahu baru kan? Tahu dengan secara mampu tu baru. Hak tahu kata lembu nak apa sedia kala. Tapi tahu tu dia tak panggil ta'alluq dah, hak tu dia panggil. Adapun atas jalan cara Mu'tazilah, Allah tahu semua perkara sedia kala. Allah tahu semua perkara. Tahu dengan sifat ilmu dia. Ilmu dia tu ialah zat dia dah. Tak ada perkara hak lebih daripada zat dia, tak ada. Dia dah yang tahunya. Dengan dia sendiri tahu. Tak ada kena ada sifat hak lebih, hak ada pada dia, tak ada. Dia tahu. Bandingnya kita tahu. Tak ada kena ada kita tahu. Tapi bila kita tahu, nisbahnya tahu, dia panggil tahu dengan ilmu. Dia panggil tahu dengan ilmu. Supaya kapas putih, bukan kena ada warna putih. Putih tu diri kapas dah. Diri kapas dah lah. Tapi bila corak lagu tu, dia panggil putih. Kau putih lain pada kapas. Kalau orang kata lain, kita berasa lain. Tak ada. Kalau orang kata hak pula dah putih diri kapas, berasa nampak juga. Kita sedap di dalam hayat ya kita ni. Hakikat nak menentu pun tak boleh sangat. Kita kata garai tu, masing garai. Lain kedak ada garai. Orang kata masing lain, rasa dia tu masing.
garai tu tubuh dia. Rasa sungguh nampak lain. Tapi tubuh dia dah masing. Ya sekali dah tubuh garai tu dia masing. Tak ada hal lebih ke apa tubuh dia. Boleh tak? Ada ke tak? Kita jeruk telur. Lepas tu garai tak habis. Masing saja hidup di telur. Kita ambil garai buat kelik suku. Ya. Ada ya air garai tu, ya air bila dia hacur masuk gidak-gidak kering dalam telur jadi telur masing. Garai air tu masuk gidak dalam tu dah. Masing-masing sekali garai-garai lalu dah. Dia mau kata tu tengok daun kayu tu duk tubik hijau jadi merah jadi kelabu tu. Ya tubik tubuh dia kan. Tubuh dia tubik setengah tinggal nipis sikit. Bukan kata tubik cak, tubik tubuh dia. Tubik tubuh dia agak sepa kain kita pura-pura. Dia ya tubik pahu sikit, dia tubik sekali dengan jiri-jiri juga sikit-sikit. Turut hak baru ni pun nak menentu tak boleh juga dah. Hak Tuhan kita tahu mana. Hak Tuhan dia kata qudrat tu ada betul-betul. Tak boleh mutuh lah. Cuma orang ahli sunnah dia mutuh kata ada. Betul ahli sunnah hak dia ambil jalan selamat supaya kata kat ni lah. Faham je kata ada. Kita reti bila kata qudrat iradah ilmu kita reti kata ada. Hakikat ada tak tahu. Faham pasing subuk ya bang ya. Pasing wujud. Hakikat serah pada Allah. Kalau kata kidai bakar kita reti kot dah. Tak bernasa, tak serupa, tak bila, tak baru. Berarti kot dak itu ya panggil salbi. Hakikat tak tahu belaka. Sebab tu dia khilaf dengan bakar. Imam Asy'ari kata sifat ma'ani ada di Allah satu sifat wa Allah kekal. Kalau tak ada tu Allah bernasa. Dia panggil sifat ma'ani. Jumhur ulama dia kata sifat salbi makna diri tak bernasa tu. Wallahu alam. Tu nak ayat hakikat. Benda qadimnya hak sungguh hak tak ada khilaf. Benda qadim hak ada ialah Allah Subhanahu wa taala. Hak tu cerah. Tak ada khilaf. Siapa kata Allah tak ada kafir wal iyaz billah. Dan yang sungguh lagi qadim itu ialah seperti ada Allah Ta'ala dan satunya satu Allah. Ada Allah benda sungguh bukan ada. Satu Allah benda sungguh bukan ada. Itu benda reti saja. Ada Allah benda reti saja. Sebab tu ada Allah dia panggil ke apa? Dia panggil benda wujudi ke atau benda amrun i'tibari. Dia panggil amrun i'tibari di atas kul yang mu'tamad. Ada erti je. Muqabil mu'tamad wujud ada dengan ainul mawjud, ada dengan benda hak ada dengan zat hak tulad dah. Ada kenapa zat tu dah. Maka yang lebih betul ada ni bukan ada ni diri kita reti tapi suku dak pada zat. Tak ada dah. Tak suka kata putih dia lain zat suku putih tu warna dia. Kalau ada gapo hak lain pada zat? Ada zat. Betul dia kata ada tu tidak ada ada kena kat diri zat dengan makna tidak ada sesuatu yang lain pada zat. Hak boleh kita nak tunjuk, boleh kita nak faham di situ tak ada. Sebab tu dia panggil ada tu sifat nafsiyah, sifat yang bangsa zat. Tu tempat punca boleh dia panggil. Sifat bahasa zat. Apa mana? Tak ada nak royak suatu yang lain pada zat. Bila kata ada zat lah nak royaknya. Kalau kata qudrat nak royak sifat bukan nak royak zat. Sifat hak duduk di zat ada. Adapun ada nak royak sifat hak duduk di zat tak ada. Dia panggil sifat nafsiyah. Bukan rasa ada dah. Habis dia kata misal yang sungguh lagi qadim itu qadim ada Allah. Ada Allah ni sedia kala. Lepas tu ada Allah ni sungguh bukan ada. Satu Allah supaya tak satu dia bukan ada sungguh saja. Sedia kala tak satu dia sedia kala. Misal yang ada lagi baru itu seperti langit bumi.
Benda dulu tak ada, lepas tu baru ada langit bumi. Dan misal yang sungguh lagi baru itu seperti pecah kayu dan patahnya. Pecah patah ni dia panggil benda sungguh. Amrun i'tibari. Ni dia panggil apa? Hubungi ilmu ni dengan ilmu Islam, nama dia dia panggil falsafah. Ni falsafah Islamiyah. Ilmu kajian benda. Falsafah ni kajian benda hak sungguh. Benda ni ada ke tak ada, benda ni hakikat dia lagu mana tu orang falsafah nak tahu hakikat. Batu ni gapo dia, dalam batu ni ada apa dia, air ni gapo dia, dalam air ada gapo tu, fak falsafah dia kaji gitu. Kita tak ada kaji sampai situ dah. Maju kepada oyak ke, maju nak boleh siapa buat dengan telefon, buat kapal terbang, mari di situ. Mari di 3000 tahun sebelum daripada beranak Nabi Isa. Mula timbul orang buat kajian benda ni. Benda ni lagu mana, benda ni hakikat dia gopo. Nak boleh berlaku hak ni sebab gopo, dia cari habis, dia cari sebab habis. Cuba tengok rumah besar-besar dulu, bila buat rumah tinggi kena panah litar. Buat tokong besar kena panah litar. Buat tokong halu tak apa, bawa tokong besar kena panah litar. Buat dia kaji sebab apa panah litar. Buat dia cari. Cari sebab dia. Mari di mana, hakikat semua mari di mana. Dia kaji tengok benda hak sungguh lagu mana. Akhir dia boleh mengatasi masalah ni. Dia panggil dia boleh tahu hakikat dia. Litar ni punca mari di mana, sebab dia mari di mana. Dia boleh buat punca mari daripada api elektrik yang di dalam udara, di dalam tai awal tu. Di tai awal tu dia ada api faifa di situ. Api faifa itulah mari cok dengan bila tinggi dia sampai dekat dengan dia ada semua tai awal tu. Tai awal bila dia kuat tu dia tubik api semua. Bila dia pelaga dengan hak tinggi ni, tu dia terbakar pung. Sebab kita pelaga wayar dua lah. Dia menyala, wayar ni pelaga dua. Ni sebab dia menyala ni kita pelaga dia ni. Dia nak menyala tak boleh, ya ada jadi tak menyala sini yang musim kipas. Kalau tak musim ni menyala tak? Bagi pegang tak? Pegang tak menyala lu, menyala ya bang. Tu nak buat lagu mana tak sibuk menyala. Dia buah besi. Buah besi tempat hak tinggi ni kena buat turun lebar bumi. Bila panah litar pas, dia ambil kau besi tu turun turun. Hak nak jadi panah litar, hak nak pecah turun pas lebar bumi. Tak apa. Tapi tu rumah tinggi dia kena buah besi semua. Buah besi letia buah besi buat turun. Jaga panah litar. Apa kalau rumah besar kena buah banyak. Takut bucu ni kena buah banyak. Kapal banyak benar kena buah besi dia. Sebab bila dia bidak ni panah litar dah mo. Lagu ngat awal tu ada litar mo ceruh. Kalau dia tak boleh kaji hak tu, tak boleh buat tu, naik pergi sebutar pecah kapal atas di panah litar. Dia panggil orang falsafah, orang wityasat. Dia tengok hak ni wityasat kita Islam tak ada pergi situ. Benda ada, tunjuk kata ada yang membuat sebab ia baru ada. Kita wityasat kita semua benda baru ada semua. Bila baru ada, dia nak dari mana? Kita pergi kat tu. Temu timbul ada Tuhan. Kita ambil hak ni, mari nak kemas hak Quran ayat kata dia buat langit, buat bumi. Akal kita, falsafah kita, mari nak kemas Al-Quran, sokong Quran. Ni dia panggil falsafah Islamiah. Falsafah Islam. Adapun falsafah Europe, falsafah Yunan, falsafah Eropah, dia ingkar Tuhan. Dia kata tamasya. Sebab apa? Panah litar mari di faifa hadut dalam udara, hadut di awal. Sebab dia gini, tak ada Tuhan, kali Tuhan tak ada panah litar apa perkara. Kau ni tamasya. Tu ngaji falsafah tu hak kata ulama kita celah bukan kufur mengaji lagu tu. Tu hak becek tu falsafah tu. Kita walaupun sebab gitu Tuhan belaka duit bakar ke?
Api sebab api bakar ni. Sebab api masak nasinya. Tapi pelakapah Islam semua kullum min indillah. Ya, semua dari Allah. Apabila dia wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah buatmu dan barang hak buat semua Allah buat belaka. Tu hak Quran. Walaupun tengok sebab hak tu sebab hakikat tu Ba tengok buat lagu mana pun dah Tuhan nak beri panah lita. Buat lagu mana pun jaga habis dah buat guide kau tu buat guide kau ni bila Tuhan nak ubah siapa boleh dekat? Bila yang turun hujan lebat siapa nak boleh dekat? Allah belaka yang duk memperlakukan hak tu hakikat akidah Islamiah, hakikat hak sungguh tu. Kalau serah manusia fikir tak sampai situ. Kata orang ramai Mu'tazilah tak ada rasul, tak ada Quran, wajib kita kenal Tuhan. Kita boleh apa? Akal kita boleh kenal Tuhan. Walau tak ada gapo kenal Tuhan. Boleh kalau nak jadi sendiri benda baru. Lepas Tuhan tak kuasa boleh buat kan? Ada. Ya, kalau kita kena wajib kenal. Kalau tak ada Quran, wajib kenal Tuhan. Itu yang panggil kenal Tuhan bil aqli, dengan akal. Tak payah masuk Quran hadis. Dengan akal pun boleh kenal. Itu orang Mu'tazilah yang gitu. Kita wajib kenal Tuhan bisyar'i, dengan syarak. Akal ni mari bantu saja. Quran meriwayat kata Allah buat langit, buat bumi, kita kena sembah Allah. Tak ada Tuhan lain malaikat Allah. Sabit pun kena dah benda ni baru ada. Kita mari sokong nak win nampak hak Quran royak tu ya kita. Kalau tak ada Quran, tak ada rasul, tak wajib kenal. Kerana Allah kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak mengazab akan manusia sehingga kami letak rasul. Kalau kami tak letak rasul, kami tak azab. Tuhan tak boleh kena azab kalau tak ada rasul. Maknanya kita tak kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan tak apa, tak ada rasul. Sebab kita tak kuasa, kita lemah. Makna langit, bumi, benda ni benda ada hak baru. Pecah, patah, belak betul, gemuk, kuruh, beripung, bercerai. Lepas tu nama dia benda baru berlaku, benda sungguh. Benda sungguh lagi pula baru. Sepatah kata nak kata sepatah hak akhir sebagai pesanan. Ni hak dia masa dia mengajar, dia kata sepatah kata ini makna satu pesanan, satu tambih, satu ingatan. Nak beringat qadim dan azali itu tidak ada sama sekali. Tak ada sini mana tak berlaku. Bukan mana ada gulawai, tak ada. Ada hak kita kecek. Biasa ni. Tak ada benda qadim, tak ada benda azali melainkan perkara yang wajib pada akal. Itu dia buat kaedah ingatan. Nak panggil qadim, nak panggil azali, tak usah kira benda ada, benda tak ada, tak usah kira. Kena benda tu benda wajib pada akal, baru benda tu qadim. Kalau benda bukan wajib pada akal, tak panggil benda qadim, tak boleh. Tak boleh panggil azali, kena benda wajib, benda tentu sungguh. Sebab tu mustahil boleh panggil qadim ke tak? Mustahil bukan wajib. Nak panggil qadim ke mana? Langit bumi boleh tak panggil qadim, boleh panggil azali tak? Tak, kerana dia benda harus. Kalau kata Allah boleh panggil qadim tak? Boleh. Qudrat Allah boleh panggil qadim tak? Boleh. Tak ada kita sedia kala panggil qadim tak? Tak ada kita belum pada ada kita. Tak ada langit bumi belum pada ada kita. Hak tu dia panggil wajib, adam wajib. Boleh panggil qadim. Sedia kala tak ada kita. Tak ada kita berapa tahun dah? Boleh mula mana? Rakyat mula mana? Tak ada kita. Hak belum ada. Tak ada mula. Ada mula tu dia panggil qadim. Sebab benda tu benda wajib. Tak ada kita hak masa imkan sampai ke hari ni. Hak tu tak boleh panggil qadim. Hak tu benda mungkin. Mula dia Allah buat air atau buat arash. Mula situ mereka ni kita tak ada lagi, kita baru ada ya. Tak ada kita ambil situ sampai ke masa ada kita. Hak tu dia panggil adam harus. Dia panggil benda harus jaiz. Ambil di situ pergi kot oleh awal tu, dia panggil adam wajib nama dia.
Tak ada kita tu wajib. Tak erti weh. Tak erti tak sah biar. Benda tak wajib ni. Tak wajib mengaji lah. Orang nak berjangak ilmu. Nak berjangak. Nak ajar pala tu. Orang nak pening. Baru cergas sikit. Baru boleh bawa agama kemas sikit. Ibarat ulama menyaksikan sebenar dan betul surahan-surahan yang tersebut itu. Nak koci dengan ibarat ulama tadi sebagai ambil kesimpulan. Ambil maksud ulama duk surahan ni nak ambil bagi panggil sebagai saksi ataupun penyokong. Kata tak boleh panggil qadim malaikat benda wajib pada akal. Benda ada hak sedia kala zat Allah sifat ma'ani. Benda sungguh sedia kala seperti ada Allah. Tengok saksinya ibarat ulama jadi saksi sendiri. Orang hak bijak pandai. Satu, takrif qadim di sisi kul yang kuat, yang panggil tahqiq, kul yang tahqiq. Seperti Imam Bajuri kata di dalam syarah Mata Umul Barahin dia, wa tahqiq. Kul yang kuat yang mengatakan bersatunya qadim dengan azali. Yakni maksud bersatu, makna tulah, hakikat dia tulah, zat dia tulah, mahiyah dia tulah. Benda tulah ya. Supaya dengan bajak dengan parah. Supaya diri bajak ialah diri parah. Kalau nak takrif bajak, ialah takrif juga kena takrif parah juga. Bersaing dengan sah. Apa tu dah? Hak tulah lah, hak tulah. Kalau banding bahasa gak, kira-kira seolah-olah kata bahasa je lain-lain. Pela dengan ikan. Apa tu ya? Hak tu lah hak lain pela dengan ikan. Hak tu lah pela bahasa Sia, ikan bahasa Melayu. Hak lagu tu. Tapi hak ni bahasa Arab belaka. Qadim bahasa Arab, azali bahasa Arab. Benda satu saja tu qaul yang kuat. Yang panggil mutaradifan. Alaqat, kalau yang mengaji kitab, hubungi antara dua lapan ini, dia panggil apa? Dia panggil mutaradifan. Dua lapan yang bersatu makna kedua-dua. Ini lemah juga. Nak rayak demo. Semua temik mana lagu ni. Amba kalau amba mengaji, amba tanya soal lah. Amba ada soal sini. Soal mana? Demo ada soal dah. Nak tahu hak lagu ni duk mana? Dia kena ada soal tu. Aku nak tahu gatik. Nak reti kok ambil kok tepi-tepi kok hujung-hujung temung kok tengah jalan. Cerapan ambil awak mari letak sini. Kau lagu mana? Ada tak? Kecek bak kata bersatu mana tak bersatu makna ni benda ni nak duduk di mana tepat dia? Ilmu dia duduk di mana? Kalau koda dia mau terima koda supaya amba royak. Dia bersyarah, dia mengajar kata kol yang kuat antara dua ni kata qadim dan azali ialah hak tulah. Dia panggil mutaradifan. Lepas tu kalau anak murid hak cerdik misalnya, dia nak test kita. Gulawe mutaradifan tu gapo apa? Pening dah kita. Hening. Tak sedap mengajilah. Dalam-dalam. Kita pun kacau mengaji kan. Dalam-dalam. Wirti hak ni ya dulu. Tu kitanya. Sebab apa? Aku pun tak tahu mana juga. Aku dengar Tok Guru royak mutaradifan. Aku pun mutaradifan katik. Dah tak tahu dah. Mukabi dia, hak gulawai dia. Pasal tu kita ni kena tahu. Tepat Tok Guru royak begini. Kita nak pergi klik mana ni? Dia panggil sumber rajakan. Sumber ataupun marja'. Ilmu ni ilmu gapo cara lagu ni? Atau kita kena tahu situ. Baru kita boleh ilmu, baru kita nak jadi tok guru, kita tak pakai kita panggil kita siqah dengan diri kita sendiri dah. Bukan ambil hak tok guru mata dak, kita tengok kena hak tok guru. Ambil jadi kuat. Jadi sama hak lain kita dengan tok guru, hak lain kita dengan tok guru. Sama pergi sekali sama pergi sekali. Kalau kata tok guru kata lain kita lagu lain, kita nak baca hak mana? Nak tanya Pak Ida.
Tok guru kata lagu lain, lagu kitab lagu lain. Kita nak akal mana? Kena tanya orang gawa. Orang lain tak mari, tak apa, gawa dah boleh kena mari. Maka tu guru. Kita tak pandai kita. Ni tak tanya orang hak pandai kita. Orang tak pandai kita tak lagi dah. Sebab kita tak pandai, dia tak tahu kata kok mana dah. Bila kita pandai, kita baca kitab lagu lain, tok guru lagu lain, kena pakai hak dalam kitab tu. Pakai hak dalam kitab. Tak usah pakai hak tok guru. Sebab tok guru dia kata tu dia ambil danda. Dia kata dia ambil mana? Dia kena ada, dia panggil sultan, ada hujah. Tempat dia ambil. Kalau dia kata tak ada tempat ambil, dia silap. Mesti hak dia kata ada tempat dia ambil. Bila tempat dia ambil tu dia payah tak kena. Tak usah pakai dia. Hak ambo kata ni kalau dia mau kita tengok dalam kitab tak serupa, tak kena. Pakai hak lagi tak usah pakai hak ambo. Usah pakai. Tahu hak dah. Cuma we faham molek dulu lah. Mau baca kitab ni tak kena. Tak kena baca. Tengok pak ni tak kena apa. Ni tak kena apa. Padahal kita baca kitab tak erti. Hal lagu tu belan nah. Tu tak boleh. Kita baca we faham dulu. We faham betul-betul molek dah. Misal mudah-mudah, contoh mudah-mudah. Sok guru tajwid. Dia kata makhraj ba. Makhraj ba duk mana? Makhraj ba duk mana? Makhraj ba antara hujung lidah. Ya dah. Antara hujung lidah dengan gusi-gusi bagi gigi geraham. Sapa kepada mudah-mudah gigi taring. Panjang tepi lidah, hujung lidah, antara hujung lidah dengan tepi-tepi gigi geraham. Bermula daripada humbi bosu gigi bongsu sampai kepada gigi taring. Kalau kita nak buat makhraj ba-nya, kena ambil hujung lidah, mari letak di humbi gigi geraham, tarik hujung lidah sampai kepada gigi taring. Sebab dia kata makhraj ba iaitu hafatul lisan. Hafah makna tepi lidah, hujung lidah. Tu tok guru tajwid. Tok guru tengah tok guru. Kama dia bila kita tengoklah kitab. Tengoklah kitab, lidah dia bagi kepada tepi dia bagi kepada humbi, tengah, hujung, tepi. Dia bagi. Tak lupa. Dia panggil taraful lisan. Taraf hujung ni. Dia panggil taraf. Wasatul lisan, tengah lidah. Sama tengah. Aqsal lisan, humi. Humi ni bagi dua pula. Humi hak betul dengan langit lemak. Humi tekak hak betul dengan langit kerah. Qaf betul langit lemak. Kaf betul dengan langit kerah. Tengah lidah, hujung, lepas tu hafah. Hafah ni di dalam kitab Melayu dia terjemah hujung juga. Tu silap faham. Hafah bira. Ni lidah. Ni dia panggil ni hujung, taraf. Ni sini dia panggil aqsa, humbi. Tepi ni piyah ni dia panggil hafah. Tiba tok guru hak kata hujung lidah, tok guru kata dalam kitab kata bira tepi. Kita nak akal hak mana? Dia mata tak boleh Quran ni kena ambil di tok guru. Yalah ambil lah. Tapi kalau nyata salah, tak boleh kita ambil. Tak kena. Sebab ia silap faham. Silap hafaz kalau tengok dalam Qamah Marbawi sekaligus nampak tepi sungguh. Ya, kita ada tepi perahu. Ia panggil hafaz. Tepi tu.
Dia panggil hafaz. Pala perahu dia tak panggil tepi. Dia panggil pala, dia panggil hujung. Itu silap faham. Yang ini bila bagi pada istilah ada makhraj la, sa, wa. Ni dia panggil baru hujung lidah. Ada ataupun ba, la. Ni dia panggil tepi lidah. Bira. Hak kenanya ba makhraj bira lidah. Kita kena perapak bira lidah kita dengan humi-humi ataupun dengan gusi bagi gigi geher mula di geher bosu sebelah atas mari sapa kepada gigi taring. Wala ba. Wait situ. Kalau hujung lidah sungguh nak buat ke mana? Siapa boleh buat? Ambil hujung lidah ni mari tak di humi gigi geher. Nak buat ke mana? Dia bawa tengok. Mati musim ni pulah teka. Wow. Nak bagi hujung lidah ni. Nak ambil hujung lidah ni mari tak sini nak tak ke mana? Cuba siapa boleh buat? Nak hadiah boleh 5,000 kau. 100,000 kau boleh beri lagi. Dia kena kerak lidah. Kena kerak dulu. Orang panggil guting sebelah. Baru guting sebelah tu baru dia boleh lekak lagi. Tidak tak guting nak pergi tak boleh. Nak buat ke mana hujung lidah? Apa ambil hujung lidah ni? Hujung mari tak tepi ni. Tak tepi gigi nak buat ke mana? Nak buat tahu lah hamba tak boleh buat. Tak boleh. Kalau tepi lidah, hafaz tepi dia ada apa? Kita headpack dia akik sengit. Dia supaya tempat lekak supaya batas pak lekak kona hak kuat dia batas lekak itu akik tepi ni kat berapa itu apa? Wala ba kiri kan ni Allah wala ba. Apa dia bunyi tepi tu? Bunyi tepi lidah dengan tepi humi gigi geher dia. Apa boleh? Tu dia panggil hafaz. Pas nak turut hak mana? Nak turut tok guru ke nak turut kitab? Turut kitab tu tok guru jugalah hak tunya. Hak tok guru kata hujung lidah tak kena. Tak kena. Tu misal hak bab tajwid. Dia panggil. Bab di dalam ilmu mana-mana pun begitulah. Gitu. Orang ni kata hadis ni. Tapi dalam kitab kata bukan hadis. Awaluddin ma'rifatullah bukan hadis. Kena akal mana? Hak tu guru kata hadis, nak ayat talih tak tahu duduk mana. Lah kitab atau bukan hadis kita nak akal mana? Tak sedap Nak sedap makan tomyang. Apa? Tu kaedah ilmu bagi orang pandai je kena duduk situlah. Kita tak pandai nak kat mana? Aku pening weh, pening. Ngaji dengan tok guru ni suruh pakai tok guru. Ngaji tok guru ni takut tu pula dah aku serabut perut. Betul duduk di rumah lah aku senang. Tak kenal lah. Tak kenal ngaji. Amba nak minta we suka ke ilmu. Pak amah ayat tak pakai dah apa tak usah pakai. Dengar sudah. Dengar sudah itu berapa dah. Kalau demo tak saya dengar kepada ayat sama demo hak rugi. Sebab apa? Hak nu dak dengar sama dah. Hak sama dak dengar sama dah. Hak pelik-pelik aku ni ada. Ada satu tesan ya atas dunia ni. Ada satu tesan apa? Tak buka tesan ni rugi. Atau kaedah ilmu tu lah betul. Tengok. Tok guru kita nak mari koci hak dia tu hak dia kata, "Pas betul ke tak?" Tengok. Kalau tak betul lah salahkan. Habis tu pak dak pun baik, dia pun baik, dia suruh baiki, suruh tahu, suruh baiki hak dia. Sama dia sudah nyata kata salah. Wi nyata kata salah, dia tak ada suruh pakai dak. Dia suruh kita baiki. Tak usah suruh hak salah tu. Tak usah suruh hak salah. Pengalaman amba lah. Amba duk mengagung mari siapa ke hari ni. Amba sendiri sama telah dah. Tok guru hak amba duk mengagung banyak orang guru juga. Amba bertemu semua kesilapan. Kalau nak ayat. Tapi kita bukan kata nak cari kesilapan. Mana silap tu ada belaka. Setiap orang guru. Silap dia. Tapi bukan kata silap tu siapa tangguh kupu silap di dalam dia. Hurai silap di dalam dia baca. Ya ada semua. Amba cik macam pada mau mengaji. Mau mengaji. Orang ni ada silap, turun ni ada silap. Amba mula dia mengaji tambah amba perhati sama.
Mula pak start tu apa berarti nak tahu kelas tok guru ni secara mana. Apa berarti tu? Berarti apa yang tak royak kau kan ni baru hak tubik baru hak tubik royak demo nya. Hang nak tahu kelas tok guru. Berarti bahawa dia baca ambil bahasa syaf. Mari cari tengok berarti ngakak dah. Berarti nampak. Tapi tak tahu lagi kata silap tak silap sungguh tu. Bos apakah hari ni belum pada hari ni sikit. Mau tahu dah. Sini. Tok guru ni sini depan dia silap sini. Baca silap sini. Begitu. Ada seorang guru lah. Mau duk belajar. Hak payah nak ambil kesilapan dia halus sangat-sangat. Tak nak cari kalau kata biasa nak ambil kesilapan nak tengok kata silap tak boleh. Dia halus. Dia tak gaduh. Halus perhati dia. Ada tapi bila tengok ngalamo tengok ada juga. Mana situlah boleh kata ada kelemahan masing-masing tiap-tiap orang ada kelemahan. Allah buat khuliqal insanu dha'ifa tu kenalah. Semua manusia ada kelemahan. Apatah lagi kita ni hak tak siapa kelas tu kau sangat lagilah. Tengok tak Syekh Daud kita. Syekh Daud ada silap di dalam tarjamah al-Qur'an masail dia ada silap, di dalam buyah tutulab dia ada silap dia tarjamah. Ada kesilapan dia. Makna ada masa dia lemah ke dia kita ni ke masa sihat tubuh sihat apa sedar bila kita ada uzur ada dah kelemahan. Pasal tu Muhammad Zahid Al-Kautsari orang universiti Mahathir Widyalai yang terbesar di Mesir dia panggil Jamiah Qahirah Mahawidyalai hak kerajaan kalau sini Mahathir Kungkait lah hak bakar dia minta dia mengajar. Dia tak terima. Demo hajat juga minta dia tak terima. Pakak dengan pok-pok macam orang panggil apa ketua dia PO dia panggil Atibadi dia pergi ke rumah dia nak minta juga kerana nak ke ilmu dia gini aku nak bersorah aku nak royak kepada Pak Mun betul-betul bukan aku tak saya mengajar tapi tepat mengajar tepat mung Jamiah Mahawidyalai ni tepat kena mengajar ilmu maksud dia dengan secara sebenar-benarnya. Aku di dalam keadaan ilmu aku tak boleh sapa ilmu mengikut hak sepatutnya, tak boleh mengajar, tak boleh dah aku tak boleh mengajar kerana tak badai, aku tak sihat maka nak buat ilmu dengan cara di tempat Mahawidyalai tak ada. Kurang kesihatan mana ilmu kurang dah. Nak bersapa dengan cara hak sepatut tu tak boleh dah bila kita lemah. Ya dia tak terima itu. Tengok amanah dia jaga. Kalau kita kau dua kau nak boleh gaji mahal boleh lebih banyak ngajar tiala ni 100,000 50,000 pak kita orang kelas tu tak. Kalau tak kita 50,000 sampai 100,000 tiala besar. Tapi dah kerana amanah ilmu mana kesihatan tu dia penting di dalam ilmu. Habis dia kalau dia mau buat kagu-kagu buat apa orang panggil susah lalu mula kita nak tengok ilmu dia mau buat kagu buat kotu ni kayak kucing lapai kayak kucing makan ikan kayak anak kecing buh tikah tu sebab bukulah kita nak buat apa tak boleh lah habis nak fikir ilmu tak boleh dia panggil masuklah kepala dia kena kesihatan tu ada ta'rif qadim di sisi kul yang kuat yang mengatakan bersatu dengan azali. Ni ilmu dia kena mengaji di dalam ilmu mantik. Ilmu mantik ia ada cara hubungnya lafaz. Lafaz ni mutasyakkik ke, lafaz ni mutabayyin ke, lafaz ni mutaradif ke di dalam ilmu mantik kena mengaji hak ni. Hubungnya dilalah lafaz di atas maknanya.
Berapa ada dilalatul lafzi ala maknahu, lapar tunjuk di atas makna dia, ada berapa dilalah dia. Dia kena kita tengok situ. Qadim dengan azalim ngikut hak kuat makna tula saja gapo, iaitu mala awwala lahu ila akhirih. Al-lakha tu dia rumus ringkas, asalnya ila akhirih, katalah engkau hingga akhirnya. Dia buat mari begini kerana maklum di masa dia tu duk cara maklum dah. Takrif benda qadim, benda mustahil ni sebab duk berlaku di antara dia lah. Pak jadi isu mustahil qadim dengan mustahil tak qadim. Mala awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Itu mana ila akhirih. Artinya barang yang tidak ada mula baginya, benda hak tak ada permulaan, nak royak mula tak boleh. Maka ini takrif misalnya seperti kita mentakrifkan ular. Dia suka pada misal, betul mudah reti, boleh reti cerah. Supaya takrif ni supaya kita nak takrif ular. Takrif ni dia panggil apa? Kalau kita baca almarhumah kita, dia kata peta. Peta. Nak buat plan, nak reti benda tu. Ular, orang tak reti ular, kita nak royak ular tu gapo dia. Dia panggil takrif. Kalau bahasa Malaysia, bahasa campur dengan Inggeris, dia panggil apa? Definasi. Dia panggil definasi. Takrif dianya, dia kata ular iaitu binatang mengojo. Binatang hak pergi mengojo suruh yang tidak ada kaki baginya. Kalau kata binatang mengojo tu masuk bewak gitu tak? Lipat gitu tak? Lipat suruh gitu tak? Bila awak mari kata yang tidak ada kaki baginya, ular lah. Hak lain tu ada kaki, mengojo ada kaki belakang. Ular tak ada kaki. Dia mau kata ada kaki tu. Memang tak ada, dia mau cek tengok ada kaki dia ular. Tidak tak lagi. Ada kaki. Supaya langit tak ada dia lah. Itu dah. Langit ada dia dah? Tak ada. Ada tak ada dia nak lekat ke mana? Tak boleh. Biwairi amadin tarawunaha. Itu duk khilaf ulama ibangnya. Langit ni dengan tak ada dia yang menampak. Dia tak nampak boleh dia ada. Ada dia tapi kita tak nampak boleh dia ada dia. Boleh jadi tak ada dia langsung. Dia kamu nak tengok tak ada. Yang ni tak ada dia. Lagu itulah maksud tak ada kaki hak kita nampak. Hakikat semua ada kaki, tak panjang pada kita lagi pun tak tahu. Tu Allahu alam lah. Ini panggil sebagai nak buat contoh saja. Nak buat misal ialah mau dak pegang tak misal ni. Tak ada salah ni. Orang buat kaji ya siap dah. Ular ni ada kaki. Ada tu. Nama dak ambil sini dia bagi nak buat contoh buat misal aja. Hakikat ada tak ada, ini bukan kerja kita, bukan kerja tok guru. Ular ada kaki tak ada kaki, kerja nak wiasat. Kerja kok nak wiasat ni. Bila takrif ular binatang mengojo tak ada kaki, maka diretikan pada takrif ini bahawa yang ternafi itu hak kata tak ada tu, dia panggil yang ternafi. Hak kena tak ada tu, hak sifatnya tak ada tu ialah kakinya jua. Bukan ular tak ada, bukan binatang tak ada. Binatang mengojo hak tak ada kaki. Hak mana hak tak ada? Gapo hak tak ada? Ular tak ada ke kaki tak ada? Kaki tu nak royak kaki tak ada. Ni dia nak bagi fikiran. Payah nak bagi fikiran. Dia mau kata dah. Ya kita nak mari nak tukar we demo faham supaya kita faham bukan mudah-mudah. Bukan mudah. Walau tak kena pun dia mau nak hati dia panggil jadi sekat dinding. Tapi tu hati penting sekali. Apa penting? Ikhlas. Nak cari kebenaran, nak cari hak kena. Tu hak payah. Tabiat manusia dia bersifat dengan takabur yang dibawa oleh syaitan. Dia panggil iblis hak bawa mula-mula perangai tu.
Dia mengaku dia sombong, kata dia lebih. Dia lebih tak ada masalah lah. Tak ada siapa, tak usah siapa kata kena lah. Tak kena pun, kena kat aku. Dia tak ada apa. Dia siapa situ. Ni kita situ. Kita bersyarah sedap, kena punya kita sendiri aku terak. Bahawa kita salah dia mau salah mana? Tak kita pun. Masing-masing bersyarah ya bersedap bang. Habis tu kalau ada sifat ikhlas tak apa. Boleh. Boleh terima. Cuba tengok. Siapa ni? Sayyidina Astaghfirullahalazim. Sayyidina Umar dengan siapa? Dia balah tetes maya jamak dengan tak boleh jamak. Bila Sayyidina Umar kalau tak silap amar, dia rayak hujah dia tetes kata jamak kerana boleh sekiranya kerana nak luat sekiranya. Hak ni pun terima. Ada apa? Dia bukan kata hak dia kata tu kena cerak, tak boleh jadi dah. Bila dia tak nampak, dia kritik. Tu dia panggil cara yang dididik oleh Rasulullah. Sahabat dia hak besar-besar lah betul lah. Bila tak nampak, tak erti, dia kritik dulu, dia lawan dulu. Tengok Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah kata kepada Rasulullah kata di dalam hadis Bukhari itu astagfirullahalazim, tetapi hisab di akhirat, tetapi hisab akhirat yang maksudnya apa dia tak ingat. Astagfirullahalazim. Siapa-siapa dihisab, siapa-siapa dihisab orang tu binasa. Rasulullah kata di akhirat siapa kena hisab binasa, kena azab lah. Siapa kena hisab. Siti Aisyah selalu lawan Rasulullah. Lawan dengan mana nak cari keterangan, bukan lawan tak terima dah. Ya Rasulullah, Allah kata fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Hujung dia laginya apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberi surat dengan tangan kanan, dia akan dihisab sebagai hisab yang sedikit. Dia akan berbalik-balik, akan kembali kepada ahli dia, boleh hidup dengan anak bini dia di dalam keadaan serenok sukaria. Ada Allah kata orang kena hisab boleh duduk dengan ahli senang suka sedap. Rasulullah kata siapa-siapa dihisab kena azab, binasa. Kok mana? Jadi berlawan hak Rasulullah kata dengan Quran. Dia tak ada Rasulullah kata juga ya terima selalu dak, tanya dulu. Tak bahaya ni berlawan. Ini dipanggil kaedah ulama kita. Bila berlawan antara hadis dengan hadis, berlawan hadis dengan Quran, lagu mana nak pakai? Itu cara ajar Rasulullah. Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dia tak tolak lalu, tak pakai lalu juga bila ada berlawan. Rasulullah jawab kata zalikal arbu. Hak kata fa sawfa yuhasabu hisaban yasiratu al arbu. Bukan hisab lagu tu, hisab fikir, hisab mudah-mudah, dia panggil bentang amalan. Man nukisha uzziba. Rasulullah kata siapa-siapa dimunaqasyah, siapa-siapa dihalusi hisab, tanya sebab apa membuat begini, hari ni membuat begini, sebab apa boleh membuat, lagu tu baru panggil hisab. Siapa-siapa kena hisab lagu tu, hak tu uzziba, diazab akan dia. Dalam Quran makna begini, makna hisab dalam Quran makna betul amalan ni, membuat begitu, buat begitu hari ni, hari tu membuat begitu.
Sungguh tak sungguh? Lagu tu ya. Kalau kata buat muka tu hari Selasa, sungguh tak sungguh? Buat apa? Ya, tu hak kena. Hak tu dia panggil hisab, hak kena azab. Kalau betul amalan saja tak apa, hak tu boleh masuk syurga. Amalan semua kena betul depan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hak Rasulullah kata. Itu cara dia panggil. Payah. Nak boleh faham, nak boleh kaedah ilmu tu. Nak boleh kaedah ilmu. Lepas tu ajaran Rasulullah, sahabat dia begitulah. Cuba dengar, Abu Bakar nak perang. Nak perang dengan orang murtad, nak perang dengan orang tak keluar zakat. Sayyidina Umar tak apa? Boleh. Perang. Rasulullah tak perang. Bunuh orang-orang tak keluar zakat sedangkan dia mengucap la ilaha illallah. Macam mana nak perang, nak bunuh? Dia tak nampak. Sehingga Abu Bakar royak hujah dia. Hujah Rasulullah kata begini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. Sehingga keluar zakat. Siapa becek semaya dengan zakat, aku nak perang. Sebab Rasulullah kata disuruh perang sehingga mereka semaya, sehingga minta rukun syahadat semaya, keluar zakat. Tak keluar zakat satu pada hak suruh perang. Kena mata aku tak nampak malaikat bahawa Allah Subhanahu wa taala buka dada Abu Bakar. Allah tunjuk pada Abu Bakar kena hak sebenar. Terima kan? Benar tu. Betul. Aku terima. Kita ikut tok kata turut belaka, ikut tak kena pun. Tak kena. Orang pandai jangan ikut. Tu hak kena tu hak kena. Turut hak tu. Tok kata dia kata, hak dia kata mari tok guru ya orang juga. Tekah yang mari tengah orang, tanya tengah orang, tekak dia jawab habis. Boleh lepas orang tu pun bagi kita tanya. Tok guru, hak tu kata hak ni mik mana? Aku pun tak ingat-ingat gitu ya. Tengok lain juga dah bawa dia turun bawah. Kalau duduk tak setik lah ni tak nanya supaya orang alim pak mazhab dah gerung. Ya orang juga, orang dia ada nafsu sebab kita dia. Ada hak tok guru lagu tu. Apa? Kita boleh makan semua tak lagu tu? Tak boleh. Betul. Dak lagi yang satu dak lagi dak nak perang. Dak nak saja, dak buat susun ni nak perang kok tak keluar zakat dia. Lepas pada tu baru dia pergi perang lah. Perang. Perang. Bukan nak aja perang bunuh. Pok murtad dia bunuh. Pok tak keluar zakat kena dia perang. Tak keluar. Pok murtad bukan orang biasa sahabat Nabi lah. Pelik murtad. Tak kira orang Islam. Pahit Islam dengan siapa? Masa Rasulullah lah. Siapa? Orang tulis Quran. Pok tulis Quran. Ada tak? Jadi murtad. Bukan tulis Quran tu jadi maksum dah. Puak nak melebihkan Muawiyah, puak Wahabi, puak nak melebih Muawiyah, dia kata Muawiyah ni tukar tulis Quran. Macam mana kita nak kata dia berdosa perang dengan Sayyidina Ali? Dia salah perang Sayyidina Ali kerana Muawiyah tu penulis Quran bagi Rasulullah. Dia kata gitu. Pas hak jawab kitanya, orang hak ahli sungguh penulis Quran jadi murtad pada. Bukan penulis Quran jadi kelebihan. Kalau tangguh kata Muawiyah tu penulis Quran, hakikat sungguh Muawiyah tak ada tulis Quran, tak ada. Hak ni orang-orang hak telajak ya. Siapa? Di antaranya Ibnu Taimiyah. Mari dok utara awak mari pas tengah kata Muawiyah tulis Quran. Kata anak-anak murid dia pun suruh kata Muawiyah tulis Quran. Nak tulis Quran mana Muawiyah masuk Islam lepas pada turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Quran turun sudah dah nak tulis apa lagi? Hakikat dah tak kena. Tak betul. Dia tulis surat hak Rasulullah nak ajar kepada raja ya. Nak hantar kepada raja adalah Rasulullah suruh dia tulis. Tulis surat ke Rasulullah untuk hantar ke raja, tak ada tulis Quran. Orang nak melebih dia yang kita kata penulis Quran. Tu silap. Di tajuk ni mana tajuk-tajuk yang panjang cara dengan Wahabi. Wahabi dia kena dia buat di dalam kitab dapat notasi kitab tarikh. Imam Syafi'i kata dia kata la ya bualla kata Muawiyah.
maha tunjuk kata tidak ada kelebihan Muawiyah, jadi Imam Syafi'i kata ada kelebihan. Dia buat kelimah, satu kelimah. Orang-orang puak-puak Mujassimah, puak-puak Wahabi. Mengenak habis tu kena tipu, puak dia kena tipu. Kita pun kena tipu siapa ke hari ni, tu puak kita pun siapa kena tipu siapa situ juga. Nampak tak lagi lah, setakat tu dulu. Tak recording di sisi yang kuat. Wallahu alam.